بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا معلم داود علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا يا أرحم الراحمين. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, ahli majlis ilmi yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, bersyukur dan juga bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan juga bersyukur ke atas nikmat Allah Taala dapat kita sambung pengajian kita pada malam ini, yang mana kita masih beradanya dalam siri iaitu mengenai dengan wafat Nabi SAW. Pada hari ini adalah kali yang ketiga, yang mana kali yang pertama dulu kita telah ambilnya iaitu mengenai dengan tanah air, 15 tanah air yang tunjuk katanya Nabi SAW hampirnya nak meninggal dunia. 15 tanah air yang tunjuk katanya Nabi ini dekat dah nak meninggal dunia, mulai daripada ayat-ayat Quran yang Allah Ta'ala turun sebelum daripada itu, dan juga turunnya semasa Nabi SAW semasa menunaikan ibadat Hajjatul Wada', Haji Wida', dan juga mulai daripada selepas daripada Haji Wida' itu sampai kepada meninggal dunia iaitu pada 12 Rabiul Awal tahun yang ke-11. Beberapa tanah air yang kita telah belajar, dan juga yang keduanya yang kita telah ambil belajar dan juga telah bicaranya mengenai dengan kewafatan Nabi SAW, iaitu sakopau dengan wasiat Nabi. Wasiat Nabi SAW kam sangsia Nabi belum beliau nak meninggal dunia. 7-8 perkara yang boleh jadi kita akan dengar pulanya hari ini sebagai ulang melalui cerita-cerita hampir saat yang terakhir yang Nabi SAW nak meninggal dunia. Dan juga perjumpaan yang ketiga yang kita telah ambil pada kali yang terakhir sekalinya, iaitu mengenai dengan mereka yang Nabi SAW cinta dan juga harapnya nak jumpa sekali pada hari kiamat. Tanah air yang tunjuk katanya Nabi SAW kasih kepada mereka tu siapa, tanah air gapo, dan juga bagaimana suasana pada hari kiamat nanti yang mereka akan nak boleh jumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita akan nak ambil kali yang terakhir dalam series mengenai dengan wafat Nabi SAW. Kita nak ambilnya dalam bahasa apa dia orang panggil timeline, ambil daripada masa mula Nabi SAW sakit, dan juga sampainya kepada Nabi SAW dimandikan mayat dia, dan juga ditanahnya mayat dia, dan juga apatah cara semaya dan juga cara pilihan khalifah mengganti Nabi SAW. Muslimin, muslimat, hadirin, ahli majlis ilmi yang dikasihi sekalian, setelah mana kerja dakwah Nabi agak katanya sempurna, Allah Ta'ala tu ya qara al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kerja Nabi, dakwah Nabi, iaitu sampaikan setiap benda yang sakut dengan agama Islam. Allah Ta'ala telah menyaksi dan juga beri jaminan katanya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dan juga adalah tabiat manusia biasa yang mana akannya mati. Seperti mana ayat Quran yang kita dengar, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Muhammad, Allah Ta'ala tu ayat itu kepada Nabi, engkau ini akan mati
Seperti mana nabi-nabi sebelum daripada engkau itu tu telah mati sebelum daripada engkau, hai Muhammad. Tu adalah tabiat manusia biasa yang Allah Ta'ala menciptakan. Dan juga beberapa tanah air yang kita telah sebut, yang mana Nabi SAW akan nak meninggal dunia. Di antaranya Nabi tahun yang terakhir itu beriktikaf selama 20 hari, yang mana biasa dia iktikaf hanya 10 hari setahun sahaja seperti kita tahu, iaitu fil ashril awakhir, pada 10 akhir bulan Ramadan. Tapi pada tahun yang ke-10 itu Nabi SAW beriktikaf selamanya 20 hari. 20 hari akhir daripada bulan Ramadan, bermaksud katanya sebelum beliau nak menunaikan ibadat haji lagi. Kerana bulan Ramadan adalah bulan yang ke-9. Bulan yang ke-10 Syawal, bulan yang ke-11 Zulqa'dah, dan juga bulan 12 tu bulan Nabi buat haji. Mana katanya tanah air itu tu mulai adanya semenjak bulan Ramadan. Mula timur tanah air semenjak bulan Ramadan. Dua perkara pada bulan Ramadan. Satunya Nabi SAW tadarus Al-Quran bersama dengan Jibril. Biasanya setiap tahun Nabi-nya tadarus khatam Quran hanya satu kali, tapi tahun yang terakhir 2 kali khatam Quran bersama dengan Jibril. Dan juga 10 hari akhir bulan Ramadan beriktikaf selamanya 20 hari. Dan juga tanah air yang ketiganya di antara, iaitu masuknya musim haji. Semasa Nabi SAW beradanya di Hajjatul Wada', Nabi SAW katanya, inni la adri la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha bihadzal mawqif abadan. Nabi ayat katanya, sesungguhnya aku tak tahu, katanya tahun depan ini ni aku akan boleh duduk diri bersama dengan fak kamu seperti mana aku sedang duduk diri depan fak kamu hari ini, ataupun tidak, aku tak tahu juga. Pada tahun depan itu nak boleh buat haji sama dengan fak kamunya juga. Dan juga semasa adanya di Jamratul Aqabah, iaitu hari yang dipegang batu di tiang di Mina itu tu, Nabi SAW pun sebut juga katanya, fala'alli la ahuj ba'da 'ami hadha. Boleh jadi atas tahun selepas pada ni aku tak akan nak buat haji bersama dengan fak kamu lagi, hai sahabat aku. Dan juga sebagai tanah air yang terakhir yang besar sekalinya, iaitu turunnya surah Al-Quran, surah daripada Al-Quran, iaitu surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ayat ini, surah ininya surah yang terakhir seperti kita belajar semalam pada ni. Dan juga turunnya semasa Nabi adanya di tasyrik, ayyamut tasyrik di Mina. Tak tahu hari mana lah, di antara 11, 12, 13, semua 3 hari itu yang kata ayyamut tasyrik. Maka surah ini turun. Abdullah bin Abbas yang katanya surah ini adalah surah yang terakhir yang turun kepada Nabi, sebagai satu surah yang besar. Satu surah, bukan satu ayat, satu surah yang turunnya kepada Nabi. Dan juga surah ini merupakan katanya Allah Ta'ala nakwi Nabi SAW tahu katanya ajal umur Nabi itu hampir nak meninggal dunia. Hampir nak meninggal dunia. Maka itu tanah air beberapa tanah air yang Nabi SAW hampirnya nak wafat dan juga meninggal dunia. Hingga akhir sekali masuk hari yang Nabi SAW mulai sakit. Mulai ada tanah air pada awal bulan Safar tahun yang ke-11. Pada awal bulan Safar tahun yang ke-11. Makna katanya Nabi SAW kelik daripada buat haji sampainya di Madinah hujung-hujung bulan Zulhijjah tahun yang ke-10. Masuk tahun yang sebelah, iaitu bulan Muharram, dan juga habisnya bulan Muharram, masuknya bulan Safar, bulan yang kedua pada tahun yang ke-11, awal bulan Safar. Nabi SAW keluar pergi kepada Uhud.
suatu tempat bukit di Madinah, tempat yang berlakunya songkram Uhud, peperangan Uhud. Maka Nabi SAW berdoa kepada mereka. Nabi SAW sebut dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtub, katanya fasalla 'ala syuhada, Nabi semaya kepada mereka sekali lagi. Dan juga berdoa kepada mereka seolah-olah katanya kal muwadda, penkan amlakan sutai, katanya ini adalah boleh jadi kali yang terakhir yang Nabi akan melawat ziarah kepada kubur para yang mati syahid di dalam peperangan Uhud. Maka selepas daripada balik kelik daripada Uhud itu, Nabi naik di atas mimbar dan juga berkhutbah kepada sahabat dia. Dan khutbah kepada sahabat dia dengan tidak bukan khutbah Jumaat lah, naik untuk nak menasihat, kalimah nasihat kepada sahabat dia. Inni faratukum wa inni syahidun alaikum, hei sahabatku, sesungguhnya aku ini akan mendahului fak kamu, iaitu akan mati dulu daripada fak kamu, dan juga aku akan jadi saksi kepada fak kamu pada hari kiamat nanti. Itu Nabi SAW selepas daripada kelik daripada Uhud, kelik mari atas mimbar, royak kepada sahabat tahu, katanya inni faratukum, aku ni nak pergi belum daripada fak kamu, nak pergi lagi, dan juga nak pergi nantinya. La anzuru ila haudi, aku nak pergi tunggunya di suatu telaga yang Allah Ta'ala beri kepada aku pada hari kiamat nanti. Dan nak pergi tunggu umat dia, nak pergi tunggu sahabat dia di sana. Dan juga dalam bulan Safar juga itu, suatu malam Nabi SAW keluar daripada rumah dia pada tengah malam. Bulan Safar, satu malam Nabi SAW keluar tengah malam tu pergi kepada kubur Baqi'. Jadi di Madinah ni kubur besar-besarnya, iaitu kubur besar yang dekat dengan masjid Nabi, kubur Baqi'. Sebelah kiri masjid Nabi SAW berpuluh ribu sahabat yang tanahnya di situ pada hari ini. Dan juga satu kubur laginya, iaitu kubur para syuhada Uhud, mereka yang kena bunuh dalam peperangan dalam peperangan Uhud itu. Satu tempat hampirnya 70 orang lebih di situ. Maka Nabi SAW pada malam itu pergi kepada kubur Baqi'. Sebenarnya sebelum pada ni Nabi pergi acak kali, dia setiap minggu, hampirnya setiap minggu yang Nabi pergi kepada kubur Baqi'. Fastaghfara lahum, pergi kepada kubur Baqi' untuk nak minta keampunan kepada Allah Ta'ala, supaya Allah Ta'ala ampun kepada mereka yang adanya dalam kubur Baqi' itu. Nabi SAW beri salam, Assalamualaikum ya ahlal maqabir, hei ahli-ahli kubur. Nabi beri salam kepada mereka dan juga bercakap dengan mereka. Nabi kecek dengan dia, katanya, sangat kecil sangat cuba effortmu hari ni, hei ahli kubur, bandingnya dengan fok yang masih hidup di atas ke muka dunia ini, yang mereka duk cuba dengan fitnah-fitnah yang banyak, fitnah yang penuh dengan kegelapan itu. Maka hari ini seorang Nabi katanya, apa kamu ni selamat dah daripada fitnah itu. Dan juga Nabi SAW katanya, inna bikum lalahikun, sesungguhnya fak kami semua ini akan mengikuti fak kamu semua, hei fak ahli Baqi'. Termasuknya orang yang akan mengikuti tu pergi masuk dalam kubur mati, iaitu diri dia sendiri, Nabi SAW. Dan juga sampainya kepada hari yang ke-29 Safar, hari yang ke-29 bulan Safar, yang betul dengan hari Isnin, hari Isnin. 29 Safar betul dengan hari Isnin. Nabi SAW telah menyaksi semaya-maya pada hari itu di masjid Nabi, dan juga menyaksi jenazah itu di kubur Baqi', masuk kepada kubur Baqi'. Falamma raja'a, sudah daripada tahanan dalam kubur Baqi', si mati pada hari itu, masa Nabi SAW nak kelik, falamma raja'a wa huwa fi tariq, tengah jalan nak kelik kepada rumah dia, Nabi SAW rasanya sakit kepala, sakit kepala, wa taqadat al-hararah, dan juga tubuh dia ni tambah panas, iaitu naiknya khaisu, orang panggil demam, panas tubuh. Satunya sakit kepala dan juga demam, panas tubuh badan dia. Dan saya kelik pergi cari, royak kepada Aisyah radhiyallahu anha.
Royak kepada Aisyah katanya Nabi SAW sakit kepala. Royak kepada Aisyah sampainya kepada rumah itu. Semenjak itulah mulai daripada Nabi mula sakit, tetapi mulai daripada hari itu yang sakit sampai terusnya pada akhir sekali Nabi meninggal dunia mati, 11 hari Nabi masihnya duduk semaya bersama dengan sahabat dia dan juga menjadi tu imam kepada sahabat dia selama 11 hari dengan keadaan mulai daripada sakit kepala sampai kepada demam selepas daripada itu. Sampainya kepada demam selepas daripada itu. Dan juga sakit Nabi mulai daripada hari itu. Sampainya 2, 3, 4 hari selepas daripada itu, 7 hari yang terakhir. Minggu akhir belum daripada Nabi SAW nak meninggal dunia. Al-usbu'ul akhir, seminggu yang terakhir. Mana katanya 7 hari selepas daripada itu Nabi akan meninggal dunia. Sebut katanya sakit Nabi itu khatamah teruk. Sakit Nabi SAW sakitnya khatamah teruk. Dan juga giliran Nabi SAW pun masih duduk giliran. Hari ni rumah isteri seorang ni, hari ni rumah isteri seorang ni. Dan juga setiap hari yang Nabi SAW sakit itu, Nabi sentiasa tanya kepada isteri bini dia sama katanya, aina ana ghadan, aina ana ghadan. Kalaulah hari ni duduknya di rumah isteri ni, tanya kepada isteri ni katanya, esok nak gila lagi pada rumah isteri mana pula, esok pergi kepada isteri yang lain, tanya soalan yang itulah katanya, esok aku nak pergi kepada rumah isteri mana pula. Setiap hari yang Nabi SAW tanya seperti itu kepada setiap orang sahabat, setiap orang isteri dia. Sehingga akhir sekalinya isteri-isteri dia katanya maksud yang Nabi SAW naknya, iaitu dia naknya pergi duduk sakit di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Sehingganya semua isteri dia itu mengizin kepada Nabi untuk pindah Nabi ginya kepada rumah Aisyah. Yamshi bainal Al-Fadl bin Abbas wa Ali bin Abi Talib. Dua orang yang tolong pimpin Nabi waginya kepada rumah Aisyah. Waginya kepada rumah Aisyah radhiyallahu anha dua orang sahabat. Orang yang pertamanya Al-Fadl ibn Abbas. Waris-waris dia belaka ni daripada keluarga dia. Wa Ali bin Abi Talib, dan juga menantu dia Ali bin Abi Talib. Pimpin Nabi dua belah, Ali sebelah, Fadil belah, bawa Nabi pergi kepada rumah Aisyah radhiyallahu anha dengan keadaan kain yang diikat di atas kepala dia, sehingganya masuk di dalam rumah Aisyah dan juga berada di dalam rumah Aisyah sepanjang minggu selepas daripada itu. Seminggu yang terakhir belum nak mati, duduknya di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha sentiasa baca apa doa, apa surah, apa ayat yang Nabi biasa ajar. Wa kanat Aisyah taqra'u bil mu'awwidzat. Aisyah bacanya qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan juga doa-doa yang dia biasa menghafal daripada Nabi SAW. Maka dia siupnya kepada Nabi dan juga ambil tangan Nabi itu ambil tangan Nabi sendiri, mari gosok tubuh badan dia, gosok muka dia, gosok kepala dia, raja'a al-barakah, harapan dapat barakah daripada tubuh badan Nabi SAW sendiri. Tu Aisyah minggu yang terakhir, 7 hari akhir barulah pinahnya Nabi marinya duduk di rumah Aisyah. Mari duduknya di rumah Aisyah radhiyallahu anha sampai kepada 5 hari yang terakhir belum daripada Nabi SAW nak meninggal dunia, iaitu pada hari Rabu. 7 hari saat ni itu hari Isnin. Hari Isnin pindah ambil daripada rumah isteri yang lain, mari duduknya rumah Aisyah hari Isnin, dan juga masuk pada hari Rabu. Sebelum daripada 5 hari yang terakhir yang Nabi SAW nak meninggal dunia, ittaqadat hararat al-hararah fi badanihi, tambah panas tubuh dia. Tubuh Nabi kau tambah panas. Mikaisu al-hararah maksud katanya unakum tinggi lah, panas lah, sakit. Fashtadda bihi al-waj'. Nabi sakit teruk, mulanya sakit teruk sungguh.
seolah-olah katanya nak selak Nabi SAW. Sehingga Nabi kena wayak kepada puak-puak sahabat yang berada ketika itu, hariku alayya sab'a qurab min abarin syatta, tolong ambillah air daripada 7 bekas itu, marinya jauh kepada tubuh badan aku. Yang tak buka, tak biasa buka tudung dia lagi, bubuh masa-masa tu ambil mari 7 bekas. Sehingga aku rasa kata segarnya sikit, dan juga boleh nak pergi cari sahabat aku, dan juga akan nak boleh wasiat kepada mereka. Sehingga akhir sekali ahli keluarga ambil nabinya, pergi letak di dalam tempat mani itu, orang panggil tak dalam fi makhdab, seolah kata tempat orang panggil telaga mani lah, tempat yang ada air banyak di tubuh Nabi, letaknya dalam tu. Wasabbu alaihi al-ma, ambil airnya cuah ke atas kepala dan juga tubuh badan Nabi SAW, sehingga Nabi rasa katanya hilang panas dalam tubuh dia. Hasbukum padarah hifat kamu. Nabi baru ajak kepada orang yang jauh air di tubuh dia. Sehingga Nabi SAW rasa katanya khosiyah sikitnya, hilang panas dalam tubuh dia. Fadakhala al-masjid, maka dia pergi masuk di dalam masjid. Ini hari Rabu, iaitu belum hari Senin yang Nabi SAW nak meninggal dunia. 5 hari belum nak mati tu. Sehingga rasa kata reknya sikit, gagah sehat sikit, Nabi masuk dalam masjid. Dalam keadaan yang kepala dia itu masih duk ikat dengan kain. Ikat dengan kain masuk di hatta jalasa alal mimbar, duduk di atas mimbar. Duduk di atas mimbar dan juga berkhutbah kepada sahabat-sahabat dia, wan nasu mujtama'una haulahu, yang mana sahabat duduk di tepi Nabi ataupun di depan Nabi SAW. Ini di antara usia yang terakhir, seolah kata Nabi nak tahu orang kata dia nak meninggal dunia. Maka Nabi SAW sebut dalam khutbah itu, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah Ta'ala akan timpanya ke atas orang Yahudi dan juga orang Nasara dengan sebab mereka ambil kubur Nabi mereka itu jadi tempat sujud. Satu riwayat sebut katanya, qatalallahu al-yahud wan nasara, Allah Ta'ala akan serang dengan orang Yahudi dan juga orang Nasara dengan sebab mereka ambil kubur Nabi mereka itu jadi tempat sembah ataupun tempat sujud. Dan juga ada sebut satu riwayat katanya, Nabi SAW sebut kepada sahabat kata, la tattakhidhu qabri wathanan yu'bad. Hei sahabat aku, janganlah kamu sekalian ini ambil kubur aku selepas daripada aku mati ini jadi tempat sujud, tempat sembah seperti mana orang Yahudi dan juga orang Nasara buat terhadap orang mereka sebelum daripada itu. Ini Nabi SAW khutbah. Dan juga di antara khutbah Nabi lagi katanya, Nabi sebut katanya, mengkuntu, sesiapa yang aku biasa godel belakang dia. Mengkuntu jalaktu lahu zahran, siapa kata sekalian sahabat aku yang aku biasa godel belakang dia. Fahada zahri, ini belakang aku hari ini, bolehlah kamu nak balas kelek. Kalaulah hari tu aku godel kamu rasa sakit hati, hari ni nak ambil kelek, ambillah kelek, godel kelek. Wa man kuntu syatamtu lahu 'ardan, aku biasa kecek kata tuduh jahat, mengkhianatkan kiat dia pada satu ketika, fa hadza 'ardi, hari ni bolehlah kamu nak balas kelek, nak kata apa kepada aku boleh. Pemimpin seperti Nabi SAW. Berapa orang yang ada pemimpin seperti Nabi rasa kata diri nak mati dah, nak meninggal dunia, seolah katanya nak minta maaf. Kalau lekat hutang, lekat apa kepada sesiapa, boleh nak balas pada hari ini. Selepas daripada itu Nabi turun daripada mimbar dan juga semaya zuhur. Fa shalla adh-dhuhra, dan juga selepas daripada sudahnya semaya zuhur, kelik nak pergi atas mimbar semula. Naik di atas mimbar semula. Dan juga sebut perkataan seperti sebut tadi belum nak semaya zuhur. Siapa daripada kalangan kamu yang aku biasa pinyak godel dia, tibuk dia, hari ni tibuk aku klik boleh. Sebelum daripada aku nak meninggal dunia,
Nak kata gapo kepada aku, nak balas gapo, boleh nak balas klik pada hari ni. Royak sekali lagi. Faqala rajulun, maka seorang lelaki royak katanya, inna li 'indaka thalathatu darahim. Ya Rasulullah, sesungguhnya kamu lekat hutang 3 dirham. Nabi SAW lekat hutang sahabat sore itu 3 dirham. Maka Nabi royak kepada Al-Fadil Ibn Abbas, a'tihi, bayar kepada dia, hai Fadil. Maka Al-Fadil bayar hutang itu kepada seorang lelaki itu. Sehingganya Nabi wasiat kepada sahabat lagi, tambah wasiat dia katanya, usikum bil ansar. Aku wasiat kepada kamu sekalian, buatlah baik kepada orang-orang Ansar, orang Madinah. Orang kallah, orang muhajirin, orang yang berhijrah mari daripada Mekah, buat baik. Haraplah buat baik, termasuknya wasiat ini kita lah. Dan juga setiap orang daripada kalangan umat Nabi kena buat baik, kena sengkau baik, kenanya tak boleh nak benci kepada orang Ansar, orang Madinah. Kerana Nabi SAW katanya, kerana mereka itu orang Ansar, seolah merekanya baju dalam Nabi. Orang lain ni baju luar. Bandingnya orang katanya orang Ansar adalah orang yang dekat sekali dengan Nabi SAW. Dan juga Nabi sebut lagi dalam khutbah dia katanya, inna 'abdan khayyarahu Allah an yu'tiyahu min zuhratid dunya ma syaa wa bainama 'indah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah beri kepada hamba dia seorang, pilih di antara nak dalam dunia ini ataupun nak apa benda yang ada di sisi Allah Ta'ala. Fakhtara ma 'inda Allah, maka sahabat seorang itu, hamba seorang itu pilihnya nak klik ataupun nak benda yang adanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu nak klik cari Allah Ta'ala, tak sirah dunia. Faqala Abu Sa'id, maka riwayat hadis ini, orang riwayat hadis ini katanya, fabaka Abu Bakar tiak. Bahawa Nabi ayat begitunya, Abu Bakar tiak. Fadainaka bi abaina wa ummahatina fa'ajibna lahu. Abu Sa'id Al-Khudri katanya, tiak apa Abu Bakar? Dan juga ayat kepada orang lain kata, tolong tengok kepada Abu Bakar, tiak apa? Unzuru ila hadha syekh. Tengok kepada syekh seorang ni, tiak apa Bakar? Nabi ayat katanya, Allah Ta'ala pilih kepada seorang hamba dunia dengan akhirat. Biasalah dia pilih pada hari akhirat, nak klik kepada hari akhirat. Maka akhir sekali Abu Bakar beritahu katanya, hamba seorang itu yang pilihnya nak klik cari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya iaitu beliau Nabi SAW sendiri. Maka Abu Bakar orang yang paling kenal sekali. Dan juga Nabi SAW sebut katanya, inna amanna nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakar. Orang yang iman dia paling iman sekali terhadap aku, bandingnya orang semua. Orang yang sayang dengan aku, orang yang boleh nak korban harta dia, tunjuk kata iman dia lebih hebat sekali, Abu Bakar Nabi ya. Kalaulah aku pilihnya, ambilnya Abu Bakar jadi sayang rapat kepada aku selain daripada Tuhan Allah Ta'ala, nascaya aku akan ambil Abu Bakar. Tetapi aku dengan Abu Bakar ini adalah saudara dan juga kasih. Dan juga Nabi dia kata, tak akan tinggalnya pintu di masjid Nabi, mana-mana pintu, malaikat akan ditutup semua, malaikat pintu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini adalah ikan 5 hari sebelum daripada Nabi SAW nak meninggal dunia. Sehingganya habis hari Rabu, masuknya hari Khamis, hari seterusnya. Hari Khamis sebelum daripada Nabi SAW nak meninggal dunia 4 hari, Nabi panggil, sakit teruk, masihnya sakit teruk. Dan juga royak kepada orang yang berada di tepi ataupun orang semua, Nabi royak kata, halumu, masuk mari, kamu masuk mari, aktubu lakum kitaban, aku nak tulis satu benda, tulisan kepada kamu, yang kamu pegang dengan tulisan ini tak akan sesat sampai bila-bila nanti. Maka di antara orang yang adanya di dalam rumah Nabi ketika itu, Umar Ibn Khattab. Umar duduk dalam rumah Nabi. Nabi katanya, orang kertas nak ambil tak tulis. Maka setengah orangnya tu pergi carilah benda untuk Nabi tulis. Maka Umar radhiyallahu anhu yang katanya, qad ghalaba alaihi alwajh, tak sogik ngarulah Nabi sakit teruk dah. Dan Nabi ni wasiat gapo pun ikutlah, wa indakumul Quran, fa kamu fa kita ni ada Quran dah, hasbukum kitab Allah, cukup dah kita nak pegangnya. Wasiat Nabi ni dengan Quran cukup dah.
Soalan katanya tak saya nak ngaku Nabi lah, tak sawi Nabi dulu. Nabi sudah sakit teruk. Fakhtalafa ahlul bait wa ikhtasamu. Maka mereka itu duk bincang katanya nak miketah ke tak sembik. Setengah nak turun umat, setengah nak turun Nabi miketah wa asal Nabi tulis. Maka akhir sekali Nabi SAW katanya kalau duk balah gini ni, qumu anni, tubik gilah fakmu belakang. Nabi hamak tubik gi belakang. Nabi SAW hamak tu bagi belakang. Maka di antara hari itu yang Nabi wasiat, iaitu satunya Nabi wasiat untuk waktu bait orang Yahudi, orang Nasara, orang musyrikin daripada tanah Arab. Min jaziratil Arab, suatu bait habis tu wasiat Nabi SAW. Dan juga wasiat yang kedua yang Nabi wasiat, iaitu Nabi wasiatnya harus boleh kita hatta wakil daripada kalangan orang Islam untuk pergi buat mid maitri ataupun jadi kantut kepada kabilah ataupun kaum-kaum yang lain, seperti mana Nabi SAW biasa hantar wakil orang Islam pergi kepada kabilah ataupun tempat-tempat yang lain. Maka wasiat yang ketiga itu, orang riwayat hadis tak cerak katanya Nabi wasiat ke apa. Syak di antaranya Nabi wasiat suruh pergi tegur dengan Quran Sunnah, ataupun Nabi wasiat katanya suruh teruh tentera Usamah bin Zaid untuk pergi serai lawannya dengan orang Rom di Syam, ataupun wasiat yang Nabi wasiat katanya as-salah wa ma malakat aymanukum, suruh jaga semaya dan juga orang yang di bawah keluarga jaga dia. Ni hari yang hari Khamis belum Nabi SAW nak meninggalnya hampirnya 4 hari. Maka Nabi SAW masih sakit teruk. Tapi pada hari ini Nabi SAW masih lagi duduk semai walaupun sakit teruk. Mari hari Rabu, hari ni hari Khamis. Hari ni hari apa dia? Hari Khamis. Nabi SAW masih duduk pimpin sahabat dia semaya lagi. Sakit teruk, tapi duduk pimpin semaya 5 waktu. Sehingganya hari ini hari Khamis, Nabi SAW masuknya malam Jumaat, ngorek malam Jumaat. Nabi SAW semaya ngorek bersama dengan sahabat dia sebagai semaya yang terakhir, yang menjadi tu imam kepada mereka. Nabi semaya jadi tu imam pada semaya ngorek pada hari itu, dan juga bacanya surah Al-Mursalat. Sudah daripada semaya ngorek sudah, Nabi masuk dalam rumah dia. Wa indal isya'i zada, dan juga tatkala masuk isya telah masuk dah, Nabi SAW tambah kau sakit. Sampainya tak boleh nak keluar tubik mari semaya isya bersama dengan sahabat. Sudah maya ngorek tadi, masuk dalam rumah kau sakit teruk, dan juga sampai kepada tak kuasa nak keluar mari semaya isya bersama dengan sahabat. Sakit teruk sampai kepadanya orang panggil terpitai, belum gelap mata, selak Nabi SAW. Maka selak kali yang pertama bangun khabar mari, tanya kepada Aisyah, asallan nas, adakah orang dah semaya isya? Maka Aisyah yang katanya, la wa hum yantaziruna, tak lagi mereka sedang duk tunggu kamu ya Rasulullah. Maka Nabi SAW yang kata, da'u li ma'an fil makhdab, tolong ambil air bubuh dalam bekah. Maka kami ambil air bubuh dalam bekah. Faghtasala, Nabi SAW ambil air itu mani dia sendiri, untuk nak dia sehat, nak dia cergas sikitnya. Fa umiya alaihi, tapi Nabi SAW selak kali yang kedua. Thumma afaqa, bangun naik khabar sekali lagi, tanya pula kepada Aisyah radhiyallahu anha, katanya orang semaya lagi isya. Maka Aisyah pun jawab kali yang kedua. Kali yang ketiga yang berlaku seperti samanya, ambil air sudah dah, selak diri dia, khabar pula. Maka Aisyah yang katanya, dah orang tak semaya lagi, sedang duk tunggumu ya Rasulullah. Hingga akhir sekali Nabi seolah katanya Nabi tak nak keluar. Dan juga suruhnya kepada Aisyah, muru Abu Bakrin falyusalli bin nas, tolonglah royak kepada Abu Bakar, tolong pimpin orang semaya kaki aku. Malam itulah, iaitu waktu Isya, sebagai solat yang pertama
yang Abu Bakar jadi tok imam ganti Nabi SAW. Walaupun Aisyah radhiyallahu anha pisah nak royak kepada Nabi, katanya tak leh ya Rasulullah, Abu Bakar ayahku ni tak boleh nak jadi tok imam kerana dia adalah orang yang hati lemah lemuk. Dia akan jadi tok imam dan juga menangis tidak sampai kepada orang tak boleh nak sembahyang, tak boleh. 2-3 kali, tapi Nabi SAW tak tukar perintah dia, suruhnya Abu Bakar menjadi imam. Falyusalli bin nas, tolongnya jadi tok imam pimpin sembahyang kepada orang. Waktu Isya sebagai waktu yang pertama. Waktu Isya sebagai waktu yang pertama. Dan juga Abu Bakar jadi tok imam sebanyak ganti nabinya sebanyak 17 waktu. 17 waktu yang semayanya Isya dan juga subuh dan juga zuhur, asar, maghrib. Dan juga bilanya sampai kepada subuh hari yang terakhir yang Nabi SAW meninggal dunia. Maka itu adalah hari yang Nabi SAW sakit tu. Itu pada hari yang Khamis, dan juga bolehnya hari Khamis dan juga masuknya hari Jumaat. Masuknya hari Sabtu ataupun katanya hari Ahad, Nabi rasa katanya gagah sikit tubuh badan dia. Maka keluar bersama dengan 2 orang lelaki, iaitu 2 orang sahabat, bawa dia untuk nak keluar pergi sembahyang zuhur. Wa Abu Bakar yusalli bin nas. Nabi SAW masuknya pada hari itu, Abu Bakar dan juga sahabat sedang duduk sembahyang. Abu Bakar jadi tok imam. Falamma ra'ahu Abu Bakrin, Abu Bakar nampak tak Nabi masuk hari, sedang duduk sembahyang zuhur jadi tok imam. Apabila Abu Bakar nampaknya Nabi SAW masuk mari masjid, maka Abu Bakar nak bunuh diri supaya nak Nabi mari jadi tok imam. Tapi Nabi SAW buatnya tanah fa'uma ilaihi, tunjuk kepada dia, katanya jangan turun Abu Bakar, jangan turun. Biar duduk waktu lah itulah. Nabi buat tunjuk saja, tak royak ada, buat tanah tunjuk dengan tangan saja, katanya jangan turun. Dan juga Nabi besar kepada 2 orang sahabat yang pimpin Nabi itu tu, dengan kaki duduk lari masuk dalam masjid. Ajlisani ila jambihi, tolong aku duduk, tolong bawa aku ni pergi duduk di tepi Abu Bakar. Maka 2 orang itu diletak Nabinya sebelah kiri Abu Bakar. Sebelah kiri Abu Bakar, dan juga Nabi duduk. Fakana Abu Bakar yaqtadi bi salati Rasulillah. Nabi jadi tok imam, Abu Bakar duduk tepi Nabi, dan juga sahabat belakang semuanya duduk belakang Abu Bakar. Maka Abu Bakar tu Nabi, dan juga Abu Bakar sebagai orang takbir, supaya orang belakang itu boleh dengar suara takbir dan juga ikuti Abu Bakar dan juga Nabi SAW. Tu di antara semaya yang orang panggil tadi, kerana ini adalah kerana fiksik cepat pada Nabi SAW sahaja. Sehingganya hari Ahad tadi, hari Sabtu dan juga hari Ahad, wa qabla yaumin min al-wafah, 1 hari belum Nabi SAW nak meninggal dunia, itu hari Ahad. Nabi usaha fikir nak orang panggil tanya, nak kira harta benda yang ada di sisi dia. Di antaranya dia membebaskan semua cahaya hamba dia. Hari Ahad tu dia bebas, bebas hamba belaka yang dia ada Nabi SAW. Dan juga yang keduanya, sedekah sebanyak 7 dinar yang ada pada hari itu di sisi Nabi, 7 dinar saja. Tu harta Nabi yang paling akhir sekali. 7 dinar yang ada akhir sekali di sisi Nabi, maka Nabi tasaddaqa, Nabi habis biji. Dan juga yang ketiga, apa benar alat senjata dia yang masih ada kepada dia, kepada orang Islam, tentera Islam selepas daripada itu pakai. Itu termasuknya apa dia? Termasuknya baju besi dia. Yang mana baju besi dia masa itu duk gadanya bersama, duk gadanya di orang Yahudi. Untuk nak gada ambil gandum sebanyak 30 sa' untuk nak beri kepada keluarga dia, itu Nabi SAW. Itu Nabi SAW di antara benda yang dia buat sebelum dia nak meninggal dunia.
Maka pada malam itu juganya Aisyah radhiyallahu anha pergi kepada rumah isteri yang lain untuk nak pergi minyak, untuk cuci api bercerah pada malam yang terakhir, kerana boleh jadinya minyak api. Sehingga akhir sekali Nabi SAW yang akhir sekali, iaitu hari Isnin, pagi hari Isnin, hari Senad, sebagai hari yang terakhir bagi Rasulullah SAW. Anah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, setelah mana kami sedang duduk semaya solat fajar, semaya subuh pada pagi itu, dan juga imam kepada kami adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika kami duduk semaya subuh, Abu Bakar jadi tu imam kepada kami. Nabi mengkejutkan kami yang sedang duduk semaya dengan buka kain cabai. Nabi buka kain cabai rumah Aisyah, dan juga Nabi tengok kepada sahabat dia yang sedang-sedang duduk ada di dalam sah semaya. Thumma tabassama yadhhak. Nabi senyum, Nabi suka, Nabi gembira. Maka Abu Bakar nampak, kata Nabi buka tabir tengok, Abu Bakar nak bunuh diri, turun mai sahnya pertama, kerana sengka katanya Nabi SAW akan keluar tubik marinya, tubik mari nak semaya dengan fak kita. Anah wayak katanya, masa itu fak kami yang sedang-sedang duduk semaya, Nabi buka kain cabai, suka dengan muka yang senyum manis. Hampirnya fak kami ini ayaftatinu fi salatihim, fak kami ini tidak ada khusyuk mana dari semaya, kerana muncul tengok, boleh tengok muka yang penuh dengan senyuman daripada Nabi SAW. Dan juga faham sama ada Abu Bakar dan juga sahabat katanya Nabi sehat. Mana kata Nabi ni sehat, senyum, muka wajah comel molek, mana tak ada sakit teruk ke apa dak lah pada pagi waktu subuh tu. Farhan bi Rasulillah, muncul tengok muka ni gembira masa tengok muka Nabi SAW. Fa asyara ilaihim bi yadihi Rasulullah. Tapi Nabi tunjuk kepada tangan, tunjuk dengan tangan dia, katanya semayalah wisuda. Dan juga selepas daripada itu Nabi masuk dalam rumah dan juga tutup kain tabir dia. Itu adalah subuh waktu yang terakhir. Dan juga selepas daripada itu Nabi SAW tak semaya. Orang panggil kata tak ada lah, itu sebagai waktu yang terakhir. Dan juga sebab itulah Abu Bakar sendiri yang sudah daripada semaya subuh, sengka katanya Nabi ni kau tamu sehat dah, tak ada gapo kena bimai banyak dah, tak sakit teruk dah. Maka sudah daripada semaya subuh Abu Bakar keliknya pergi pada rumah dia di Sunhi, kelik kepada rumah dia yang jauh. Rumah Abu Bakar ni banyak, so dua, tapi walaupun banyak tapi tak besar seperti rumah kita. Rumah Abu Bakar di dekat Masjid Nabi pun ada, yang di jauh di Sunhi, dekat dengan masjid apa dia, masjid Allah Musta'an. Masjid yang kita pergi tu, masjid apa dia lah, yang pergi sembahyang sunat, lupa lah masjid. Pergi ke sana, masjid tu yang jauh itu pun rumah dia pun ada juga, kerana satu kali Nabi SAW besok ada rumah situ, maka dia nak duduk dekat Nabi, dia buat rumah di situ juga. Maka pagi itu tu dia kelik pergi kepada rumah dia yang jauh itu. Sengka katanya Nabi SAW itu tamu sehat, sehingganya masuk waktu duha. Masuk waktu duha, Nabi SAW panggil anak tina dia iaitu Fatimah masuk di dalam rumah Aisyah. Dan juga bisik yang pertama kepada Fatimah, satu benda yang bisik kepada anak tina dia, maka Fatimah anak tina dia diam, menangis. Dan juga panggil anak dia mari yang kedua untuk nak bisik. Dan juga bisiknya pada kali yang kedua ini fadhahikat, maka anak tina dia Fatimah itu suka. Maka Aisyah radhiyallahu anha yang katanya, kami pun tanya selepas daripada itu. Kali yang pertama tiap, kali yang kedua itu senyum, suka apa? Fatimah. Maka ayat katanya yang pertama yang Nabi bisik kepada aku, bahawa Nabi SAW sakit kali yang ini adalah sakit yang akan meninggal dunia. Ayat utah katanya tak lama akan meninggal dunia, nak mati. Maka aku tiap.
Dan juga bisikan yang kedua, iaitu ayahku, iaitu Nabi royak kepada aku, katanya, akulah orang mula-mula daripada keluarga Nabi yang akan mati ikut turut Nabi SAW, iaitu Fatimah. Maka aku muja, aku gembira boleh nak turut Nabi SAW, ayah dia Nabi SAW. Maka sama juga Nabi royak beritahu, katanya Fatimah ini adalah akan jadi Sayyidah Nisa'il Alamin, ketua orang tina sekalian alam ini. Walaupun hadis ini tidak selalunya kuat sangat dengan lafaz ini, dan juga ketika itunya Fatimah tengok ayah dia sakit, seksa, sakit teruk, sehingganya hampir nak pitai gelap mata dan juga nak selak. Wa karba'aba, sakit teruk sungguh ayah. Nampak ayah ni sakit teruk sungguh, sehingga Nabi royak kepada Fatimah, katanya, laisa ala abika karbun ba'dal yawm, selepas daripada ini tak ada orang ayah tak akan sakit baik ni dah kata. Selepas daripada ini ayah tak akan sakit seperti sakit yang sedang duk timpa ini. Makna katanya ayah akan nak meninggal dunia lah. Dan juga Nabi SAW panggil cucu dia yang kasih, Hasan dan juga Husain, dan juga kucuknya dua-dua orang itu, dan juga usiat benar-benar yang nak usiat, panggil juga isteri-isteri dia, dan juga beri sebagai usiat yang terakhir kepada isteri dia. Sehingganya Nabi SAW tak sakit tu. Dan juga ketika itulah yang Nabi SAW merasa khabar, katanya sakit teruk di antaranya sebab racun yang dia biasa makan pada peperangan Khaybar. Racun yang Nabi SAW biasa makan pada hari Khaybar, tahun yang ke-7, 3-4 tahun yang dulu, 3 tahun dulu itu, maka Nabi SAW katanya, fahadha awan wajadtu inqita'a abhari minas sum min dhalika sum, aku rasa, katanya, daripada racun itu yang seksa pada hari ini, hampirnya aku rasa, katanya, orang darah aku itu akan butuh, sakitnya teruk. Seolah ulama yang katanya, seolah juganya Allah Ta'ala nak beri Nabi SAW mati, walaupun mati dengan keadaan Nabi, dan juga matinya juga dalam keadaan syahid, iaitu kenanya racun daripada orang Yahudi. Maka Nabi SAW beri usia akhir sekali tu sakit, dekat nak mati. Nabi usia akhir sekalinya, as-salat as-salat wa ma malakat aymanukum, semaya salat, dan juga mereka orang yang duduk di bawah jaga, efek kamu jagalah baik-baik. Karrara dzalika miraran, Nabi sebut perkataan ini dengan beberapa kali, sehingga akhir sekali Nabi-nya berada di atas orang panggil tanya, di atas Aisyah radhiyallahu anha, tahribu Aisyah, yang mana Aisyah banyak katanya, ini adalah nikmat yang besar bagi aku. Allah Ta'ala beri nikmat yang besar kepada aku, iaitu Allah Ta'ala beri mati Nabi ini dalam rumahku, dan juga mati dengan keadaan yang adanya di atas riba aku, dan juga matinya sebagai aliyu aku ini dengan aliyu Nabi, sebagai yang terakhir sekali adalah aliyu aku yang masuknya dalam mulut Nabi SAW. Ini adalah nikmat yang besar yang Aisyah radhiyallahu anha. Dan yang di antaranya, semasa nak meninggal dunia itu, masuknya Abdul Rahman, anak kepada Abu Bakar, pergi sugi, dan juga Nabi tengok kepada sugi Abdul Rahman. Maka Aisyah yang katanya, seolah-olah aku tahu, katanya, Nabi ni suka kepada sugi dan juga nak kepada sugi Abdul Rahman. Maka Aisyah minta sugi daripada Abdul Rahman, dan juga ambil mari, nampak kata sugi itu keras, maka Aisyah ambil sugi itu, bubuh dalam mulut dia, kikirnya untuk nak lemuk sugi itu belum nak beri kepada Nabi SAW. Maka di antara itu juga Nabi duk sugi adanya bekas air, yang mana Nabi ambil tangan dia masuk di dalam bekas air itu, dan juga ambil mari sapuhnya kepada muka dia. Dan juga serta katanya, la ilaha illallah, Nabi katanya, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat, tidak ada Tuhan yang lain malaikat Allah Ta'ala, sesungguhnya mati itu adalah sakit teruk sungguh. Nabi SAW seolah kata mengadu kepada Allah Ta'ala, sesungguhnya sakit itu adalah benar yang, sesungguhnya mati itu adalah sakit teruknya sungguh. Nabi ayat, seolah katanya, ni Nabi
Apatah lagi kita belum tahu katanya kita ni nak mati dengan keadaan mana. Dan juga bukan maksud katanya Allah Ta'ala nak seksa Nabi. Nabi ada kesalahan ke apa? Tak. Sakit belum nak matinya dua sebab saja. Satunya boleh jadi Allah Ta'ala akan bagi kita sakit belum mati, seksa terus belum mati untuk nak ampun dosa kita. Tetapi bagi Nabi SAW, sakit belum nak mati itu sakit yang teruk adalah untuk nak angkat darajat Nabi SAW. Maka Nabi kata innalil mauti sakarat, sesungguhnya mati itu sakit teruk, sungguh sakit, ada arah sakit sungguh tu Rasulullah SAW. Sehingganya sudah daripada sugi itu Nabi akik tangan naik untuk berdoa, akik tangan naik dan juga mata naik tengok kepada atas rumah dia. Tak tinggi sangat rumah dia. Rumah Nabi SAW, fabung dia itu tak tinggi seperti rumah kita. Tengok mata, akik tangan naik kepada langit lah. Maka berdoa, katanya Aisyah katanya, aku dengar suara Nabi sebut dalam doa dia katanya, ma'al ladina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin. Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Allahumma rafiqil a'la. Allahumma rafiqil a'la. Allahumma rafiqil a'la. Nabi SAW katanya ma'alladhi, bersama dengan orang yang kamu telah beri nikmat kepada mereka ya Allah, daripada orang yang jadi nabi-nabi, daripada orang yang siddiqin, orang yang mati syahid, orang yang salihin. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunlah kepada aku, warhamni, dan juga wilah rahmat kepada aku, wa alhiqni, dan juga ikutilah aku bersamanya dengan sahabat aku yang berada di tempat tinggi itu, iaitu para nabi dan juga siddiqin, syuhada, salihin. Dan juga kalimah yang terakhir yang Nabi ulang, Allahumma rafiqil a'la, ya Allah berilah aku ni kelak hidup bersama dengan mereka, ya Allah berilah kepada aku kelak hidup bersama dengan mereka. 3 kali yang Nabi ulang perkataan itu, wa malat yaduhu wa lahiqa birrafiqil a'la, sehingga tangan Nabi yang sedang duduk doa itu jatuh turun mari. Dan juga Nabi SAW mati pada ketika itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada hari Isnin, iaitu 12 Rabiul Awal tahun yang ke-11, dengan umurnya 63 tahun dan juga 4 hari, Nabi SAW meninggal dunia. Sehingganya sahabat yang berada dalam rumah semua itu pakat duka cita. Sama ada isteri dia sendiri Aisyah radhiyallahu anha, Ali bin Abi Talib, dan juga sahabat-sahabat yang mana Abu Bakar di rumah dia. Abu Bakar gelik di rumah. Dan juga sehingganya menangis teruk sahabat setelah mana tahu khabar katanya Nabi meninggal dunia. Dan juga sahabat di antaranya Anas, seperti kita ayat sebelum pada ni, Anas katanya hari ni lah hari yang pertama yang aku rasa katanya Madinah mula gelap. Madinah mula gelap adalah hari ni lah, yang mana aku bahasa ingat katanya hari yang mula cerah penuh dengan cahaya di mana Madinah ini, iaitu hari yang pertama yang Nabi SAW masuknya kepada Madinah. Dan juga tidak ada hari mana yang paling gelap, yang paling jahat bandingnya dengan hari ini, hari yang Nabi SAW meninggal dunia. Sehingganya Fatimah setelah mana tengok ayah dia meninggal dunia, anak dia katanya, ya abata ajaba rabban da'ah, ya abata min jannatil firdausi ma'wa, ya abata ila jibril nan'ah, ya hai ayahku, sesungguhnya Allah Ta'ala telah timur doamu ya hai ayahku. Buat tengok ayah dia mati, ya kepada dia kata Allah Ta'ala timur doamu ya ayah, hai ayahku. Dan juga hai ayahku min jannatil firdausi ma'wa, tempat yang kamu akan duduknya iaitu di dalam syurga Firdaus nanti ya ayah. Dan juga ya ayah kepada Jibril lah yang kami nak berita khabar katanya kamu ayah telah meninggal dunia. Mula sahabat meninggal duka cita. Dan juga di antara tati keadaan sahabat, selain daripada yang duduk di dalam rumah menangis itu, dan juga berita keluar lagi di antara orang yang tak percaya, iaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan juga sebenarnya dalam kitab Sirah Ibn Hisham
walaupun riwayat ini tidak ada dalam Sahih Bukhari Muslim, sebut katanya punca besar tu yang wakwi umat tak boleh nak terima khabar Nabi mati dengan sebab orang munafik yang depah berita katanya Rasulullah Muhammad mati dah, Muhammad mati dah. Tapi ketika itu umat pihak katanya Nabi tak mati. Yang Nabi tak ada itu tu Nabi akan kelik dicari Tuhan dia start. Seperti mana Nabi Musa besok kelik, besok hilang dia daripada kaum dia, kelik dicari Tuhan dia selama 40 malam, selepas tu kelik mari kaum dia bersemula. Maka Nabi kita pun tak mati. Tapi munafik yang kata Nabi mati, Nabi Umar yang tak kelik dicari Tuhan start, tak kelik mari. Tunya Umar bin Khattab radhiyallahu, dan juga bersumpah katanya Nabi ni la yarji'anna, Nabi kelik. Dan juga kalaulah Nabi kelik, Nabi akan potong tangan, potong kaki mereka yang dakwa katanya Nabi SAW mati. Itu orang munafik lah. Sehingganya berita itu sampainya kepada Abu Bakar Siddiq yang kelik kepada rumah dia As-Sunhi tadi. Cepatnya Abu Bakar naik di atas kuda daripada rumah dia As-Sunhi untuk marinya kepada rumah Nabi SAW. Sehingga turun daripada kenderaan dia, masuk dalam masjid dan juga masuk kepada rumah Nabi dengan tak kacak dengan sesiapa. Sehingganya masuk di dalam rumah Nabi SAW, itu rumah Aisyah radhiyallahu anha, dan mana mayat Nabi ini telah ditutup dengan kain. Mayat Nabi telah tutupnya bithaubin hibarah, dengan kain hibarah. Maka Abu Bakar pergi kepada jasad Nabi, fakashafa an wajhi, bukanya di kain di kepala Nabi, dan juga Nabi tengok kepada muka Nabi. Maka Abu Bakar percaya dah katanya Nabi SAW mati. Dan juga kucuknya faqabbalahu wa baka, kucuk kepala Nabi SAW dan juga menangisnya dia, tiaknya juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan juga katanya kepada Nabi, bi abi anta wa ummi la yajma'u Allahu 'alaika mautatain, bersumpah dengan Allah Ta'ala, ya Rasulullah, kamu tak akan nak mati dua kali. Nabi SAW tak akan nak matinya dua kali. Dan juga mati ini adalah mati yang telah ditanai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala siada. Thumma kharaja Abu Bakar wa Umar yukallimunna, wa ketubik mari daripada rumah Aisyah yang sedang-sedang Umar duk kecek lagi dengan orang. Jangan pia royak kata Nabi mati, pia royak kata Nabi mati, dia akan catat dengan potongnya ataupun dengan pedang dia. Maka Abu Bakar royak kepada Umar, ijlis ya Umar, duduk ya Umar, duduk dulu Umar. Fa'aba, tapi Umar tak dengarnya Abu Bakar, tak saya nak duduk. Maka Abu Bakar menghadap kepada orang lain, tinggal tak saya padu kepada Umar. Maka Abu Bakar berilah satu perkataan dia, amma ba'du man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana minkum ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Sesungguhnya sesiapa daripada kalangan kamu semua kepada Nabi, kepada Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah mati. Dan juga seorang daripada kalangan kamu, sesiapa daripada kalangan kamu yang semua beribadat kepada Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala masih hidup dan juga tak akan mati. Qala Allah Ta'ala, dan juga selepas itu baca ayat Quran, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'u qutila qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'an wa sayajzillahu asy-syakirin. Allah Ta'ala yang katanya Muhammad ni bukan lain melainkan Rasul, seorang Rasul yang akan mati seperti mana Rasul sebelum ini akan mati belakang. Tu ayat Quran yang Ummah baca, yang mana Abdullah bin Abbas katanya, wallahi laka anna an-nasa lam ya'lamu anna Allah anzala hadhihi al-ayah hatta talaha Abu Bakar. Ibnu Abbas yang katanya manusia yang dengar, orang yang dengar Abu Bakar baca ayat tu seolah-olah katanya tak biasa tahu katanya Allah Ta'ala biasa tu ayat ni. Tak biasa tahu katanya Allah Ta'ala biasa tu ayat ni, sehingganya Abu Bakar baca ayat ni dengar. Maka setiap orang yang dengar ayat tu pakat baca turut Abu Bakar, baca ayat tu turutnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Dan juga Umar setelah mana dengar ayat tu daripada baca ayat Abu Bakar, fa'aqirtu, Umar katanya fa'aqirtu hatta ma taqilluni rijlai. Aku ni habis rai sampai ke mepeh patah lutut, dan juga kaki dua belah tak boleh nak berdiri, hatta ahwaitu ilal ard, sehingganya aku gubah tu pergi duduk di bawah bumi itu. Fa'alimtu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad mat, maka aku baru tahu lah katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang yang kasih kepada Nabi tak boleh terima berita yang ada yang katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Sehingganya akhir sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam mati. Dan juga apa syara yang akan buat selepas daripada ini, sama ada nak mani mayat Nabi dan juga nak tanahnya Nabi SAW tak akan boleh buat melainkan kena ada pemimpin. Kena ada pemimpin mari ganti Nabi SAW. Maka selepas daripada Nabi mati, yang duk geger di rumah seharinya petang tu pakat duk dikumpulnya di satu tempat yang namanya Saqifah Bani Sa'idah, di tepi masjid Nabi SAW belah kanan. Kalau kita pergi Madinah pada hari ini, Babus Salam, pintu Babus Salam masjid Nabi itu, dekat Babus Salam itunya ada tempat yang namanya Saqifah Bani Sa'idah. Tempat satu perkampungan lah situ. Yang mana masa saya itu tu tak ada orang rem ke apa, tak ada situ. Masih ada buah kayu, masih ada pagar katuk. Adanya kayu, ada rumput, ada yang dikebong lah. Tapi saya rasa pada hari ini tidak ada dah. Itu tempat yang dikumpul, dan juga orang yang mula-mula dikumpul situnya Al-Ansar, orang Madinah. Pergi duduk situ dan juga mula nak lantik dah. Ansar nak tak yang jadi pemimpin ganti Nabi daripada orang Ansar. Abu Bakar, Umar tak pergi lagi. Maka sekali Abu Bakar, Umar dan juga sahabat daripada Muhajirin pergi ke sana, pergi kepada Saqifah Bani Sa'idah, dan juga pakat duk bincang, duk berlakunya khilaf al-munaqashat wal mujadalah, duk bincang ke mari, duk orang panggil tanya, duk tekan ke mari lah. Ansar pun nak akid orang yang nak jadi pemimpin. Muhajirin kata tak boleh. Orang yang patut kena jadi pemimpin ganti Nabi kena daripada bakal Quraisy dan juga daripada orang Muhajirin. Kerana pengalaman mereka ini lebih banyak daripada orang Ansar yang duk jual, yang duk lawan, yang dakwah bersama dengan Nabi 20 tahun lebih banding dengan orang Ansar 10 tahun lebih sahaja. Maka akhir sekali Umar lah yang akid tangan. Yang akid tangan Abu Bakar, dan juga bai'ah katanya pemimpin kita adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka akhir sekali orang pakat bai'ah, lantiknya Abu Bakar menjadi khalifah. Menjadi khalifah. Sehingganya nak yang katanya selepas daripada tu nya gapo dia pula gimana mayat Nabi. Tak aneh lagi. Mana kata hari Sena itu tu habis sampai waktu malam duk sibuk dengan lantik pemimpin. Mayat Nabi duk situ. Mayat Nabi SAW duknya situ. Sehingganya hari yang kedua mani Nabi SAW. Dan juga khilaf pula katanya nak mani Nabi ni maninya balah mana. Nak mani Nabi itu balah mana. Maka akhir sekali dapat putus saya katanya manilah. Sebenarnya tak tahu, tak ada hadis, tak ada apa. Duk bincang kata nak mani baik mana. Akhir sekali adalah riwayat sebut katanya Allah Ta'ala mereka itu tu ngantuk dan juga tidur. Ngantuk dan juga tidur dengan keadaan suasana tak ada buat apa dengan mayat Nabi, sebab nak cari jalan keluar tak boleh. Wa baqiya jasaduhu al-mubarak ala firashihi. Mayat Nabi pun duk balatu katuk dengan kain seperti itu sampainya kepada akhir malam Selasa itu sampai kepada subuh. Sampai waktu pagi barulah ada suara duk tidur lagi, duk tidur nera, maka ada suara katanya manilah
Nabi itu tu dengan keadaan bajunya tak kena pecat. Ada suara yang mari. Walaupun riwayat itu Allah Ta'ala alam gagah terang, akhir sekali mereka sahabat mani Nabi pada hari Selasa itu dengan tak buai baju. Orang yang buat mani Nabi nya Abbas, Ali, Al-Fadhil, Qutham. Al-Fadhil dan juga Qutham anak kepada Abbas, Abbas bin Abdul Muttalib, Ali bin Abi Talib, dan juga Syukran, hamba Nabi, di antara bekas hamba Nabi, wa Usamah bin Zaid, dan juga Usamah bin Zaid seorang sahabat, anak kepada seorang hamba dia iaitu Zaid bin Harithah. Semuanya 1 2 3 4 5 6 orang ni daripada Muhajirin belakang. Seorang saja daripada Ansar orang Madinah iaitu Aus bin Khawli. Semua ni 7 orang pakat mani Nabi SAW. Ada mereka yang duk balik tubuh pada Nabi, ada orang yang buat tugas dia iaitu tolong me'ai, mari juruh tubuh Nabi, dan juga mani Alinya sebagai orang yang gosok mani Nabi SAW, dan juga Aus itu orang yang pegang tubuh Nabi hidup di dada dia. Hingga sudah daripada mani, kapai kainnya tengah 3 lah kain putih, suhuliyah min kursuf, kain biasa. Yang mana orang panggil tak kapainya dengan 3 kain yang letaknya susah pergi mari. Maka marinya selepas daripada sudah mani itu, wakhtalafu fi mawdi'a dafni, nak tanah nak khamuhnya mana. Ada yang katanya kubur Baqi' lah tempat tanah dia, kerana Nabi SAW lagi kubur Baqi' sama. Tapi akhir sekali Abu Bakar lah baca hadis kepada mereka yang sedang duduk baca itu, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma qubida nabiyyun illa dufina bihaitsu yuqbad. So tidak ada seorang nabi mana mati melainkan tempat tanah kamu dia, iaitu tempat yang dia mati itulah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maka Abu Talhah akik kata dia, kata Nabi yang sentiasa duduk tidur, kata biasa lah, pak tidur dia. Maka Abu Talhah akik kata itu, yang Nabi mati di atas kata juga. Akik kata apa? Supaya nak tanah Nabi di bawah di tempat itu. Maka tanah Nabi SAW sudah sekali. Bahawa sudah tanah sudah, nak semaya tu balas mana? Nak semaya balah mana? Waja'al qabr lahdan, iaitu wa hafara tahtahu, iaitu gali. Tak tanah lagi, gali dulu, maka nak semaya. Dan juga katakan golongan orang yang pertama, mereka yang pertama yang semaya mayat kepada Nabi iaitu Jibril. Semua Jibril pakat mari semaya mayat kepada Nabi SAW. Dan juga selepas daripada itunya masuk sekali 10 orang. Rumah Nabi tak besar. Masuk mari semaya mayat kepada Nabi-Nya, sekali 10 orang, sekali 10, sudah 10 orang tu baik, sudah 10 orang. Dan juga cara semaya dia nya, semua setiap orang semaya peribadi belaka kepada Nabi, wala ya'ummuhum ahad, tidak ada seorang jadi terimam. Tidak ada seorang mana yang jadi terimam. Mereka yang pertama semaya daripada ahli keluarga, 10 orang mula-mula, 10 orang lepas itu daripada keluarga. Dan juga habis keluarga semaya belakang sudah Muhajirin, orang Muhajirin, orang Mekah. Habis Muhajirin, orang Ansar masuk mari semaya 10 sekali. Dan juga selepas daripada orang atas semua, orang Tina barulah masuk mari semaya kepada Nabi SAW. Dan juga sudah orang Tina, kanak-kanak, budak-budak pula masuk ke semaya kepada Nabi SAW. Sehingganya guna masa pada hari Selasa penuh semaya. Guna masa hari Selasa penuh dengan semaya, hatta dakhala, sehingganya masuk waktu malam hari Rabu barulah selesai sudah daripada buat kira dengan mayat Nabi SAW. Itu adalah kewafatan Nabi SAW sebagai Nabi junjungan kita yang kita sangat cinta. Mati dengan keadaan balah mana, cuba banding dengan kita bagaimana hidup yang terakhir Nabi SAW, untuk kita ambil durus, ambil pengajaran, dan juga ambil ibrah
burian dan juga iktibar bersama katanya hidup kita ni ke mana selepas daripada ini. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut katanya wal akhiratu khairun wa abqa. Dunia ni bukan tempat yang baik bagi kita dan juga bukan tempat yang abqa, kekal untuk kita nak hidup di atas dunia ini. Kalaulah Nabi mati dengan keadaan begitu, bagaimana kita nak mati? Berdoalah kepada Allah Taala supaya Allah Taala Allahumma khtimna bi husnil khatimah, mati dengan keadaan yang baik, mati dengan keadaan yang Allah Ta'ala telah ampunkan dosa kita, mati dengan keadaan yang tidak sakit dahsyat, dan juga mati dengan keadaan yang Allah Ta'ala akan angkat darjat kita kembali kepada Dia, mati dengan suasana yang Allah Ta'ala akan jaminan kepada kita, kata kita akan jadi ahli syurga, dan juga boleh berjumpanya dengan Nabi SAW pada hari kiamat, seperti mana Nabi riwayat kepada kita katanya sedang duduk tunggu di telaga dia, dan juga boleh minum air daripada telaga itu, akhir sekalinya boleh masuknya syurga bersama dengan beliau, dengan sebab kita cintanya kepada beliau, dan juga bersama beliau di dalam syurga nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Itulah siri kita pada bulan Rabiul Awal yang telah habis dah, tapi pak series kita ataupun pak kali majlis ilmi kita untuk kita buat oleh kaji dan juga sama-sama muzakarah sama bagaimana kewafatan Nabi selepas daripada kita telah bincang dan mengenai dengan hubbun Nabi, kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buti boleh di 2 minggu dah. Boleh hari Senin ni akan ada jalan lagi, musafir pergi kepada umrah lah 2 minggu. Pergi kepada 21 kelik 41 lah, 2 minggu lah. 2 minggu kita akan cuti dan juga suruh kepada masjid lah. Kalau nak ada juga nak pada sesiapa ustaz, boleh gantinya 2 minggu insya-Allah. Maka kita jumpa pada awal bulan yang ke-11 persesi kajian itu, insya-Allah saya akan klik hari 2 lah sampai kepada rumah insya-Allah. Doa supaya Allah Taala selamat saya dan juga jemaah yang bersama dengan saya dan juga dapat umrah dan juga keampunan daripada Allah Ta'ala, dan juga rezeki kepada kita semua boleh pergi buat umrah, boleh pergi ziarah kepada rumah dan juga masjid Nabi SAW insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.